Assalamualaikum semua. InsyaAllah kita akan mulakan program dalam 25. Assalamualaikum, Dr. Hussein. Can you hear me? Boleh dengar tak, Dr. Hussein? Boleh. Clear. Ya kan? Tapi suara Dr. Hussein very Oh, saya very kena slow lah. sini dekat Very kan. far away. Ah? Sekarang dengar? Better. Tapi masih Oh, tak cukup kuat. cukup kuat lagi. Ya. Ya, aku cakap ya. Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar apa? Okay, better. Okay, right. Dia kena dekatkan dia punya mic ni. Okay. Okay. Royal Peter dah ada. Saya tunggu call Puan Norita kejap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hussein, I'm here. Kita start 2:30. Okay, kita start dalam 2.25 insyaAllah. Okay, Dah okay. 2.25. Okay. Baik. Tu ada ready Okay, Prof. Hamida ada, Prof. Jupiter ada Ada. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Prof. Hamida boleh mula Boleh. Okay, Dr. Hussein. Okay, boleh mula Dr. Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahagia Profesor Dr. Hamidah Muhammad Saman, Dekan Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni, Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM. Yang bahagia Prof. SIR Dr. Jupiter HP Manurung, Pengarah Pusat Kecemerlangan SMRI UiTM. Yang dihormati Profesor Dr. Nurita Wati Mat Tahir, temu jemputan kita yang akan menjadi menjadi jemputan untuk program pada petang ini, iaitu Prof. Nurita Wati, Pengarah Research Nexus UiTM Renew. Dekan-dekan pensyarah serta rakan-rakan industri yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya ucapkan semua selamat datang ke program ICANN Industri Community Alumni Network College of Engineering Outreach Series 2022. Pada kali ini tajuk yang diberikan adalah PPRN 2.0 Opportunities. Ini bukan program anjuran pejabat jaringan industri, komuniti dan alumni ICANN, Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Mara dengan kerjasama Smart Manufacturing Research Institute SMRI dan juga Research Nexus UiTM Renew UiTM. Jadi untuk memberkati majlis program pada petang ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Jadi untuk kata-kata alu-aluan, saya ingin menjemput Dekan Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni Kolej Pengajian Kejuruteraan, iaitu Prof. Dr. Hamidah Muhammad Saman, untuk memberikan kata aluan kepada tetamu kita pada petang ini. InsyaAllah. Jemput Prof. Hamidah. Okay. Terima kasih Dr. Hussein. Assalamualaikum dan selamat petang. Terutamanya kepada penceramah khas kita pada petang ini yang berbahagia Profesor Dr. Nurita Wati Mat Tahir. Apa khabar Prof. Nurita? Baik, Prof. Alhamdulillah. Okey. Boleh dengarlah tu ya. Juga kepada pengarah Prof. Nurita juga adalah pengarah Research Nexus atau Renew. Profesor TS Dr. Jupiter Manurung, pengarah Smart Manufacturing Research Institute atau SMRI, peserta dari industri dan juga semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya kasihi. Before that, I would like to acknowledge that this program is the first series of ICANN College of Engineering Outreach series for 2020, yang mana dia bertujuan untuk meningkatkan jaringan kerjasama, memperkasakan research sinergi antara akademik dan ahli akademik dan industri. Dan juga petang ini secara spesifiknya kita akan mendengar daripada Prof. Nurita cara-cara, kaedah dan tips untuk penyediaan proposal bagi PPRN. PPRN ini adalah satu skim yang co-funding di mana sebahagian fundingnya ditaja oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan sebahagian yang lainnya ditaja oleh industri. Dan ini adalah satu cara untuk kita establish
smart partnership yang berbentuk jangka masa panjang antara universiti dan industri, dan PPRN ini juga saya lihat sebagai satu kaedah untuk kita memanfaatkan MOU, MOA yang sedia ada, dan ini adalah selaras dengan strategic planning UiTM di bawah ST2 iaitu Strategic Trust 2, di mana ada disebutkan tentang smart partnership dengan industri. Ingin saya tekankan untuk industri, sebenarnya kita ada diberi double tax reduction. First on the funding itself, and second for each spend by researchers for procurement of materials or equipment can be claimed for another tax reduction. Itulah nama dia, double tax reduction. So PPRN ini disasarkan kepada industri yang mempunyai MOU atau MOA dengan college, juga penerima grant, strategic research partnership, and also those involved in industry research lab and also MIH. Dengan itu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Norita, kepada semua penganjur, kepada semua peserta, dan saya berharap ingin melihat proposal-proposal PPRN dapat dihantar oleh peserta-peserta, terutamanya daripada Kolej Kejuruteraan sebelum 16 Februari. Dengan itu saya mengakhiri kata-kata aluan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator Dr. Hussein. Terima kasih Prof. Dr. Hamidah di atas kata-kata aluan tadi. Jadi seterusnya saya ingin menjemput pengarah Smart Manufacturing Research Institute SMRI UiTM, Profesor IRPS Dr. Jupiter Manurung HP. Okey, terima kasih Profesor Badhia Dr. Hussein for inviting me here. Yang saya hormati Profesor Hamidah, yang saya kasihi Profesor Noritawati. So a little bit from SMRI. So maybe ada yang tak tahu lagi SMRI ni apa. So can I present 2-3 slides, Dr. Hussein? Boleh. InsyaAllah, boleh. Okey, boleh nampak tak saya punya slide ni? Yep. Okay, so just a little bit saya tak ada ambil masa yang banyak, maybe 2-3 minutes only. So basically SMRI ni is one of 3 COEs kita ada 3 COEs di bawah School of College of Engineering, College of Engineering. Kita ada, I think kita ada Microwave Research Institute, and also Institute of Infrastructure Engineering and Sustainability Management. And then we have Smart Manufacturing Research Institute. So from my side, SMRI ini kami sangat mengalu-alukan jika ada industri which would like to do the smart partnership seperti yang Prof. Hamidah tadi mention. So SMRI ini kita ada website smri.uitm.edu.my. You can see further explanations on SMRI at this website. So kita punya objektif 3, applied research, consultation and certifications, and also professional training. So applied research, this is actually industrial based. So meaning that this PPRN is very suitable lah. Kalau misalnya ada industri yang would like to collaborate with us. So kita ada 6 unit. Ada 6 units. Consists of unit 1, virtual, advanced, and additive manufacturing. So any projects yang with regard to the manufacturing, unit 1 yang handle. You can also contact us, contact unit
the head of Unit 1, Dr. Sariman. So we have also Unit 2, Transport and Infrastructure, ya, di bawah Dr. Rao. Ya. So if your industry is dealing with the transport and also infrastructure, you would like to do project on this this topic, you can contact Unit 3. So Unit 3 is Medical and Pharmaceutical Engineering, di bawah Professor Wong. And then Unit 4, we have Lean Kaizen and Reliability Engineering. And Unit 5, we have Robotic, IoT, and Big Data Analytics. And also Unit 6, Energy and Oil and Gas. So the head of unit, can you see Dr. Hussein, my slide? Moving, ya? My slide, ya? Yeah, moving. Okay, Tapi alright. this one boleh tukar ke slideshow ke? Ini slideshow ke? Produk tukar slideshow. Okay, this one is slide. Okay. Okay, can you see? Okay. Yeah. So as I mentioned before, we have 6 units, ya. So we have Dr. Sariman, head of Unit 1, and then Dr. Rengga Rao, Dr. Rao, head of Unit 2, and then Prof. Wong Tin Wee is head of Unit 3, and we have Dr. Azianti from the Unit 4, and Mr. Saufi, Unit 5, and also Professor Madya, Dr. Nadiano, head of the Unit 6. So for those industries which would like to collaborate on these topics, please contact us, or you can contact also directly the head of unit. So we have also fellow here, So from the industries and also from the other faculties, Professor Marja, Dr. Hussein is also one of the fellow, dealing with the engineering materials, processing and characterizations, and also advanced powder metallurgy, So we have also from industry, Haji Kamaruzaman Jahidin is from the Power Node Solutions, Sinar Berhad, and also ada fellow yang dealing with some topics with the CFD, IoT, and so on and so forth. So a little bit on the Unit 1. Just go through a little bit here. So we have actually quite good facilities, under Unit 1. So we have robotic weldings, we have equipments for manufacturing, and also we have simulation software. For those industry yang nak guna kita punya software simulations untuk welding simulations, forming simulations, IoT, and so on and so forth. So you can contact us also, for this industrial research project, through this PPR. Okay. So some research done by Unit 1, on the manufacturing. So and then Unit 2, we have also actually quite good equipments, for the ranging from the heavy structures, locomotive, underframe, bogie, so bogie test, and then bending and compression test, we have also under Unit 2. So under Unit 3, we have also a lot of production equipment and also analytical equipment, so you can contact us if you would like to collaborate with us. Under the Unit 3 is the Medical and Pharmaceutical Engineering. So Unit 4, this one is under Lean Kaizen and Reliability Engineering. That one is under Dr. Azlina and also Dr. Azianti. So you can do also lean manufacturing and so on and so forth. We have also some projects from MPC, Malaysia Productivity Corporations. So if your industry is dealing with this, you can contact us under Unit 4. So Unit 5 is under Mr. Saufi, dealing with the robotic, IoT, and big data analytics. So Mr. Saufi is engaged with the IoT. He has a lot of projects actually on the sensor, the controller, and so on and so forth. All right. So last but not least is Unit 6. If your industry is dealing with the energy, oil and gas, so you can also contact us under Professor Madya, Dr. Nadiano. So actually that's all from SMRI. So we welcome industrial collaborations to this project PPRN. So yes, come back to Dr. Hussein. Thank you very much. Thank you Prof. Peter di atas pengenalan SMRI dan beberapa unit penting dalam SMRI yang mana mungkin rakan-rakan baru strategik dari industri yang ingin berkolaborasi boleh hubungi
SMRI dan juga mungkin pensyarah-pensyarah daripada Kolej Kejuruteraan. Ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, kita pergi kepada agenda seterusnya, iaitu sharing session by Profesor Dr. Noritawati Mat Tahir, yang mana beliau merupakan pengarah Research Nexus Renew UiTM, yang mana PPRN ini seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Prof. Hamidah tadi, sebenarnya dia telah diperkenalkan pada tahun 2015. Bermula dengan PPRN 1.0 yang mana shillingnya adalah RM50,000, dan pada tahun 2019 KPT telah revise the content of the PPRN yang mana telah ditambah baik. Pada PPRN 2.0 shillingnya adalah sebanyak RM350,000. Jadi untuk kita dapat tahu lebih jelas lagi berkaitan dengan PPRN dan juga guideline of PPRN, jadi saya ingin menjemput Profesor Dr. Noritawati Mat Tahir, pengarah Research Nexus UiTM, untuk berikan share information about the PPRN 2.0. Jemput Prof. Norita. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Hussein selaku moderator kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia Prof. Hamidah, terima kasih. Tahniah Prof atas lantikan. Official kan. Dan juga kepada Prof. Peter sebagai selaku pengarah SMRI, and of course para penyelidik dari Kolej Pengajian Kejuruteraan ataupun mungkin ada yang join dari luar, and rakan-rakan industri ya, Kolej Pengajian Kejuruteraan. Saya pun daripada Kolej Pengajian Kejuruteraan ni. Okay, so selain daripada saya di Research Nexus ni, saya juga adalah panel penilai saringan KPT untuk PPRN ni bermula daripada tahun 2015 sebenarnya. So bila task force kami di KPT berbincang untuk upgrade kepada 2.0 di mana allocation yang diberikan adalah lebih besar bergantung kepada saiz syarikat, ya. So hopefully rakan-rakan industri kita will take benefit of it, because ini adalah satu kaedah di mana kita boleh mendapatkan pembiayaan both by company. Ini bergantung pada saiz syarikat, which I will share the slides later. Okay, saya akan share kemudian, ya. Dan ianya adalah kaedah pembiayaan di mana the solutions adalah daripada kepakaran ataupun universiti untuk industri, ya. So the university sebagai solution provider to the industry. Saya mohon izin untuk share slides. Okay, berikut sebentar, ya. Okay, Dr. Hussein, can you see my slides? Yes, boleh Yeah, nampak. thank you. Just put it here. Slide ni memang slide yang KPT bagi. Okay, so ini adalah yang what Dr. Hussein dan juga Prof. Hamidah dah mention. It's I just off my WhatsApp yang tong-tang ni sekejap. Adalah yang PPRN Public Private Research Network 2.0 ataupun PPRN 2.0 with the tagline sharing knowledge, innovative solution for Malaysia, okay, by Malaysian in Malaysia. That's the tagline KPT bagi. So sebab latar belakang dan objektif PPRN, saya mohon izin juga untuk menggunakan dua bahasa, ya, bila explain ni. Ianya adalah actually berkonsepkan di mana universiti, penyelidik universiti iaitu akademia, okay, sebagai solution provider kepada industri, as I have mentioned earlier, di mana persekitarannya adalah untuk knowledge transfer ataupun technology transfer from the university to the industry, with the hope dengan kolaborasi dan simbiosis ini ianya akan memperkasakan hubungan jaringan antara universiti, okay, universiti awam dan swasta melalui penyediaan penyelesaian daripada IPT, dan juga RI ini adalah research institute, ya, kepada industri. Selain daripada dapat membantu meningkatkan productivity melalui inovasi
teknologi sama ada produk atau proses yang akan dibangunkan, okey, dan juga menggalakkan penyertaan penyelidik untuk memberi peluang, okey, memberi penyelesaian kepada masalah industri berasaskan permintaan daripada demand from the industry. So, scope project tu it has to be technology based, ya. Be it inovasi produk ataupun inovasi proses, sama ada penambahbaikan dari segi produk. Let's say we have a product dan perlu di-upgrade atau ditambah baik, ya, yang dan begitu juga sama ada inovasi produk ataupun inovasi proses yang kita akan tambah baik proses dari segi maybe proses pengeluaran produk, or maybe the logistic of it, and maybe the services of it. Itu semua adalah dalam skop PPRN 2.0, okay, dengan hasrat untuk menjadikan ia productivity lebih tinggi, okay, proses lebih efisien, okay, selaras dengan industri 4.0. So, apakah projek yang tidak akan dipertimbangkan? Okay. Satu, these are all the projects yang tidak akan dipertimbangkan. I'll go out from here, ya. Projek yang memang telah ada penyelesaian off the shelf. Maknanya boleh dibeli daripada mungkin daripada negara luar ataupun di dalam negara. So that cannot be part of PPRN, ya. Projek yang berbentuk consultancy, itu of course bukan PPRN. Projek yang melibatkan untuk mendapat certification, okay, pensijilan maybe ISO 17, ISO or something like that pun tak boleh. Kalau projek itu diluluskan, okay, perjalanan keluar negara tidak akan dipertimbangkan, ya. Pembelian fasiliti dan aset juga tidak akan dipertimbangkan. Projek yang berbentuk clinical testing, ujian klinikal pun tidak boleh. Projek yang masih ada asas-asas penyelidikan, be it exploratory atau fundamental. Meaning, bila PPRN ni nanti kita nak masukkan permohonan kita, ianya adalah berasaskan inovatif, tech-based, technology-based, sama ada penambahbaikan kepada produk atau proses yang terus akan menambah baik proses atau produk sedia ada di industri tersebut. Bukan lagi baru nak testing, nak buat research, nak tengok boleh ke tak, no. Okay. Produk dalam fasa pembangunan dan belum dikomersialkan. Di sini maksudnya, katakan kita ada satu produk. Produk itu mahu ditambah baik. Salah satu syarat dalam PPRN adalah produk itu telah dikomersialkan, maknanya telah berada di pasaran lah, ya. Ataupun proses yang kita hendak tambah baik, produk yang terhasil daripada proses itu, produk tersebut telah ataupun berada di pasaran. Itu yang dimaksudkan dengan produk dalam fasa pembangunan dan belum dikomersialkan. Tetapi kalau produk yang telah dibangunkan dan telah dikomersialkan boleh diconsider untuk PPRN ini, be it the process or the product, ya. Permasalahan pemasaran dan pengurusan perniagaan, meaning marketing, how to increase your marketing, your marketing plan, itu semua tidak boleh dibiayai oleh PPRN juga. So syarat umum permohonan syarikat, satu, I think it's fair, pendaftaran dengan SSM, ya, manakala kalau Sabah Sarawak berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan. Okay. Syarat kedua, nilai jualan tahunan, sales, ya. Sales punya value in the year melebihi 100,000. Maknanya a month dalam 12 kali 9 tak sampai 9,000, ya, dalam 8,000 something a month. Your sales, ya. So memang PPRN mohon penyata bank 6 bulan terkini ataupun penyata audit untuk 3 tahun, the last 3 years. The third syarat umum adalah syarikat berdaftar dengan mana-mana agensi atau platform yang menilai prestasi syarikat seperti SME Corp, MTDC, SIRIM, MARA, MDEC, MAI, atau
berada dalam kategori syarikat yang berdaya saing dan berdaya maju. Maknanya ada senarai semak. You can prove that lah, ya. Yang keempat adalah syarikat perlu ada premis perniagaan. Maknanya you tak boleh daftar belakang rumah ke rumah kita sebagai tak boleh. You need to have, yes, that's your business punya premises, ya. Premis perniagaan yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan, atau kalau startup spin-off, pusat inkubator yang berdaftar dengan agensi, bukan MTDC ataupun pusat inkubator dekat teknologi park ataupun dekat universiti. Boleh diambil kira, ya. Kelima, pemilikan majoriti warga negara more than 50%, which means at least 51%. Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun. Okey, ini macam konflik sikit kalau tengok dengan nombor 2, tetapi jika anda baru 1 tahun dan nombor 2 pun comply, bagi sahaja yang 6 bulan terkini penyata to show that your monthly tu adalah dalam that duration that can sum up to 100,000, ya. Yeah? Which means kalau yang sekurang-kurangnya 1 tahun nombor 6 ni tidak bolehlah memberi penyata akaun yang diaudit 3 tahun, but you can give the first one. So yang ketujuh, syarikat mesti beroperasi sekurang-kurangnya, repeat berkali ni, sekurang-kurangnya 1 tahun dan perlu ada premis perniagaan yang berdaftar. You know why? Because sometimes akan ada syarikat yang berdaftar yang premisnya adalah di kawasan rumah sendiri, ya. So ini memang tak boleh because mereka akan pergi melawat. I rasa kalau medium company, big company, large tak ada masalah. Selalu kalau yang micro, ya, ataupun maybe small. So produk perkhidmatan yang hendak ditambah baik atau ditambah nilai di bawah PPRN perlu berada di pasaran, which means dah telah di marketed. It has already been marketed, ya. Dan berada di pasaran atau ditawarkan sekurang-kurangnya setahun. Okey. So checklist untuk syarikat berdaya saing, remember here, there's one, the third one. Kalau tidak berdaftar dengan bahagian satu ni, bila kita kata berdaya saing dan berdaya maju, ianya fulfill all these criteria. Sales setahun 100,000. Penyata bank account 6 bulan terkini disertakan, mempunyai premis perniagaan yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan, which means ataupun pusat inkubator, mempunyai produk berjenama sendiri, produk OEM tidak dibenarkan, dan juga semasa submission tu menyertakan sekali business model canvas, which means all the 9 kriteria tu dipenuhi lah. Ini boleh minta tolong dengan penyelidik universiti untuk membantu. Tapi saya rasa syarikat pun boleh insyaAllah buat, ya. Cuma dia nak tahu siapa target user, apa value proposition, what are the channel kita, the channel that kita makes money, okay? What are our revenue, what are being spent, ya, who is our industry, who is our partners, ya, that along with kita punya business ni ataupun produk tersebut. Just fill in roughly that 9 segment of BMC tersebut. Okay, untuk penyelidik pula, tadi untuk syarikat, ya, ada 9 di situ, ada 8 di situ, minta maaf, ya. Untuk penyelidik pula, the first one terbuka kepada semua penyelidik IPT dan Public Research Institute macam SIRIM, MARDI dan sebagainya. They can apply actually. Ketua penyelidik adalah pekerja bertaraf tetap, manakala penyelidik pula boleh bertaraf tetap atau kontrak di IPT atau di Research Institute tersebut. Tempoh perkhidmatan ketua penyelidik dan penyelidik mestilah sekurang-kurangnya 24 bulan daripada tarikh projek bermula. Maknanya kalau ada seorang tu nak berpencen, at least 2 years before pension, ya, before dia pension ataupun kontrak tamat. Ketua penyelidik dia memang nak warga negara Malaysia. So kalau ada yang bukan warga negara, foreigner, jadikan sebagai ahli projek.
Penyelidik perlu mempunyai kepakaran, kemahiran atau pengetahuan dalam projek yang dipohon. Because they will see bila kita pohon, katalah projek itu adalah mechanical base, dia akan tengok CV dan ketua projek tu mesti mempunyai kepakaran lah dalam bidang tersebut dan sebagainya. They will search because dengan dunia internet ni dia boleh search kepakaran kita insya-Allah ya. Okay. So ketua penyelidik bukan dalam tempoh cuti belajar sabbatical, sambung pengajian dan ataupun sedang menjalani latihan industri atau yang sama setaraf dengannya. Maknanya full aktif lah, berstatus aktif di universiti tersebut. Selain daripada itu, sebagai penyelidik, kita hanya boleh mengetuai satu projek saja. Ini bukan pasal apa. Past experience bila pegang 2-3 projek banyak yang tak boleh siap on time. So we PPRN 2.0 dan KPT, it's like okay, you finish once sebab PPRN ni cepat. 6 bulan boleh siap, 9 bulan boleh siap ataupun 1 tahun ya. So if you siap, you want to apply the next one, you apply. Tutup nicely, declare tutup dengan tamat dengan jayanya, apply the next one. Dia bukan macam projek TRGS 3 tahun, LRGS 5 tahun, FRGS 2 atau 3 tahun. It's a very speed, short, you know, fast delivery project, 6 months, 9 months, a year. Those are the range, the timeline ataupun duration of project by PPRN. So, which means kalau you memang betul-betul pakar, you can finish everything in 6 months. In 1 year, you can get 2 projects. Itu sebab that's the spirit actually untuk memastikan you focus, deliver to the industry happy, you happy and paling happy KPT sebab dua-dua dah happy, okay? And then apply a new one. Bring your industry partner, apply sama-sama and submit your application for the next round. Ya? So, setiap penyelidik hanya boleh mengetuai satu projek sebagai ketua atau menjadi ahli. Ahli pun dibagi satu saja supaya dia nak fokus. So, permohonan khas, let's say if you really want more than one project, you have to write in for special request yang akan ditengok, yang akan disemak dan diluluskan oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal PPRN. Selalunya sebelum walaupun Jawatankuasa Penilaian Teknikal PPRN luluskan, ianya akan di-endorse, disahkan oleh di peringkat KSU, mesyuarat yang di-chair oleh KSU. So that is the highest authority lah selalunya. Kalau KSU and meeting semua nampak insyaAllah track record bagus dan sebagainya, kami akan benarkan, kami akan luluskan, ya, kami akan sokonglah untuk more than one project. Tapi pada saya fokus one and go for it. Penyelidik yang mengetuai nombor yang ke-8, penyelidik yang mengetuai atau menjadi ahli pada satu projek yang masih dalam pelaksanaan tidak boleh memohon projek baru sehingga surat status projek tamat dikeluarkan oleh KPT. So selalu PPRN ni di lain nature dia ya. Dia akan bagi you dia akan bagi portion KPT, PPRN dan portion industri masuk RMC. Okey, projek berjalan, kena hantar bagaimana progress, akan ada site visit ke industri dan juga make sure university dah deliver the project, and that is what the industry wants actually, the solution. Testing semua, everything work well, barulah akan ada presentation di KPT. Presentation tu tak ada apa sebenarnya, just both industry and university, penyelidik universiti pergi ke KPT to present that yes, we have delivered, yes, that's the solution I want, and if everything is in place, the surat status tamat projek akan dikeluarkan dengan status tamat dengan jayanya. Okay, so penyelidik yang telah disenarai hitam ada juga, as of now baru ada satu lah yang disenarai hitam, okay, satu atau dua, tak banyak. It's not easy to senarai hitam people. Okay, we try to avoid it as much as possible. Kalau lah tak boleh sangat, panggil 10 kali pun tak buat apa dengan amaran dan sebagainya. It's not our university, not from our university, not to worry. Okay, saya rasa baru satu kot yang ada. Itu pun tak keluar pun surat tu, tetapi memohon supaya RMC universiti tersebut handle that particular person. Okay, sebab we don't like actually to blacklist
penyelidik. I mean KPT, they don't like to blacklist penyelidik ya. But they can do it. So penyelidik yang telah disenarai hitam, if any, tidak boleh memohon projek PPRN sehingga tempoh penggantungan tamat. Tempoh penggantungan ni bergantung kepada apa orang kata, the seriousness of kita punya sebab disenarai hitam. Kalau tak crucial, mungkin dia bagi senarai hitam 1 tahun. Ada yang I think maximum of 2 years sebenarnya, tapi tidak dinyatakan di sini. Okay, at our level, when we discuss, the most we will give will be 2 years. But to the extent of my knowledge, belum lagi lah kita buat as such ya. Kita cuma minta RMC memberi amaran dan jangan bagi that penyelidik apply lagi PPRN because it will not be approved. We go that positive way because we don't like to, it's not good kan kita sebagai akademik ni mendapat surat daripada KPT, surat senarai hitam, it will go into our apa orang panggil file peribadi, that will be not good. KPT pun tak nak buat benda-benda macam ni. But sometimes when audit negara datang, EPU datang, you know, when it comes this duit rakyat kan, sometimes they don't have choice but they try not to. Yeah, they try to put it some other ways, kaedah lain. Okay, tetapi tidak inilah possible lah mereka akan laksanakan jika terpaksa pada satu hari nanti. Itu sebab adanya clause ini di dalam syarat ya. So kriteria pertimbangan projek, of course the first thing, borang permohonan projek hendaklah lengkap. So segala dokumen perlu disertakan. Sekarang permohonan daripada industri dan universiti dikepilkan sekali and it is online, okay, melalui sistem. Okay, so dicadangkan kita ada borang manual, isi semua dulu kat situ, lepas tu baru copy paste dalam. Nanti industri dengan universiti bincanglah macam mana ya, mungkin mungkin Google Meet bincang, and then bila dah final tu you buka kat sana, I kat sini and submit sama-sama ya. Kedua, keperluan syarikat mestilah jelas dan berasaskan teknologi, technological base, dan tujuannya adalah untuk penambahbaikan dan penambahan nilai. Okay. So what you might be asking, what do you mean by penambahbaikan dan penambahan nilai? Which means after inovasi projek, proses ataupun inovasi produk ini, ianya akan satu yang nampak nyata, something that we can actually describe quantitatively, secara kuantitatif adalah satu, you target sales akan naik. Dua, mungkin dulu you ada 4 pekerja, tetapi dengan inovasi proses ni, okay, of your machinery maybe, now you only need like 2 or maybe 3, reduce 1. Those are the things that we can actually describe secara kuantitatif. Ketiga, kecepatan, your production cycle akan lebih pendek. Those when you mention this in your proposal, penyelidik nanti make sure ya dengan syarikat mention something that is measurable, yeah, and of course you can deliver it. Don't put some numbers or figures that is yalah yang logical lah ya. That's itu yang memang kita akan achieve insya-Allah selepas kita melaksanakan penambahbaikan ataupun penambahan nilai tersebut. Okay, jangka masa projek tidak melebihi 12 bulan. Itu saya kata tadi. Dan ini juga bergantung kepada saiz syarikat. Okay. Tiada pembiayaan lain bagi projek yang sama. Which means when you apply for that project tidak pernah mendapat daripada MARA, daripada MTDC. Itu maksudnya ya. So permohonan dan pembiayaan tidak melebihi satu projek pada satu masa. Okay. Penyelidik tidak mempunyai konflik of interest dalam syarikat. Maknanya penyelidik bukanlah itu abang ipar dia ke, kakak ipar ke, pakcik, uncle, auntie, itu tak nak. Itu what shall I say? The world is small. Dunia kecil. Cepat aja this kind of news reach, you know, KPT punya ears ya. So kalau make sure tak ada conflict of interest, katalah ianya adalah syarikat pakcik-makcik kita, kita jangan jadi ahli ataupun ketua, kita bagi kawan-kawan kita. Supaya kita clear daripada situ ya.
you don't become either the ketua or the members. Let your friends yang tak ada pertalian tersebut yang menjadi members ataupun melaksanakan projek tersebut. And of course, projek mesti dibangunkan di Malaysia, ya, luar negara tak boleh. Okay, I think this is the one yang kita nak tahu, rakan-rakan industri dan juga penyelidik semua, berapa banyak sumbangan PPRN. Ini bila kita kata sumbangan, ianya dalam bentuk wang ringgit, ya, yang perlu diberikan kepada RMC selepas projek diluluskan oleh pihak KPT. So geran pemadanannya, matchingnya bergantung kepada saiz syarikat. Jika ianya syarikat mikro, maksimum 50,000, tempoh pelaksanaan projek tidak lebih 6 bulan, 90% daripada PPRN, 10% daripada syarikat. Maknanya 45,000 PPRN, 5,000 syarikat. Maksimum 50K lah. Kalau less than that, you ambil ratio 90-10 jugalah. Jika ianya syarikat kecil, so syarikat kecil ada syarat-syarat macam mana nak cek mikro semua ni berasaskan sales dan juga bilangan pekerja. Nanti saya akan share kemudian dalam garis panduan pun ada. Syarikat kecil pula, tempoh maksimum 12 bulan, pembiayaan maksimum 150,000, 70% from PPRN, 30% from syarikat. Okay, so syarikat we have to actually consider this way. Instead of you spending like mungkin you want to do some baikkan ataupun inovasi proses ataupun inovasi produk, okay? Instead of you spending like 100,000 maybe, okay, now you only put in 30,000, another 70,000 will come from PPRN. Okay, that's the spirit actually yang kita nak, ya. And then untuk syarikat sederhana pula, pembiayaan maksimum 250,000, tempoh setahun juga, 12 bulan, 50-50, 50% PPRN, 50% syarikat. Dan syarikat besar, 350,000 maksimum untuk 1 tahun, 30% PPRN, 70% syarikat. Okay? So, pecahan kos projek, dalam situ ya, kos projek kalau 100,000 atau kurang, 70% adalah untuk pembangunan projek. 25% untuk bayaran profesional penyelidik, konsultan, termasuk bayaran RA. Sebab kalau RA dah buat, okay, so kita ni sebagai penyelidik tak adalah buat sangat kan. So yang 25% tu inclusive of bayaran RA. Tetapi kalau you tak pakai RA langsung, you yang buat with your team, that 25% can be paid to you as you punya professional services kepakaran. Ini memang dibenarkan untuk PPRN. Projek PPRN ni memang special. Dia tak macam FRJS, TRJS semua tak. Dia memang membenarkan untuk portion of the projects to be paid to the university researchers as their expert services. Okay, memang kat parlimen dah lulus, tak payah takut. Jangan takut SPRM datang ke apa, tak ada. Tapi kalau RA ada buat sebahagian, you buat sebahagian, pandai-pandailah within that 25%. And 5% bagi kos pengurusan kepada RMC, Pusat Pengurusan Pendidikan. Ini pun memang dibenarkan sebab RMC nak kena kejar kita ni. Nak kena kejar universiti, penyelidik, nak kena kejar industri, nak kena menjawab dengan KPT. Okay, and macam-macam lagi. Kena sediakan dokumen dan sebagainya. Okay, untuk to make sure that the project tamat, to monitor the project. Ini pun memang dibenarkan oleh KPT dan diluluskan di peringkat KSU dan juga di, if I'm not mistaken, di parlimen juga dibawa masuk pun. Itu bagi kalau less than 100K. Kalau greater than 100K, pembiayaan cost project, maksimum 25,000 yang sahaja. Maknanya kalau projek 250K, 350K, anything above 100K, only 25,000 are allowed for bayaran profesional penyelidik termasuk RA. RMC maksimum 5,000. Tak adalah pula dia pakai 5%, okay? And peruntukan selebihnya adalah maknanya 25,000 and 5,000, 30,000. After that, whatever that you dapat, okay, adalah untuk tujuan pembangunan projek. Ya? Okay?
kategorisasi syarikat. These ada syarat-syarat sama ada nak tahu. I think mikro dengan kecil tak ada masalah. Mungkin sederhana dan besar ni lah ya takrifannya. Kalau sektor pembuatan, mikro ni semua sama. Less than 300,000, semua kategori mikro. Okay. Kecil, kalau pembuatan, anything less than 15 juta, adalah, ini sales per year anything less than 15 juta, kalau pembuatan dikonsider kecil. However, kalau perkhidmatan pertanian, pembinaan dan pelombongan pengkuarian, anything less than 3 million adalah considered as kecil. Kalau more than 3 million untuk perkhidmatan pertanian, pembinaan dan pelombongan, up to 19 million point 9999 begitu adalah sederhana. For perkhidmatan, pertanian, pembinaan, pelombongan dan pengkuarian. So yang berbeza kat sini sektor pembuatan aja lah. Kalau besar, anything greater than 50 million. Kalau greater than 20, di selainnya greater than 20 million. Begitu je dengan sederhana, between 15 million and less than 50 million adalah kategori as sederhana bagi sektor pembuatan. But you can always refer here if you are not sure. And if you are still not sure, you can always refer saya ataupun RMC. InsyaAllah kami akan bantu. Yeah? So, how do you ensure that our proposal will not be rejected? So, the first thing, kenapa ditolak selalu tidak memenuhi kriteria. Sama ada dari segi penyelidik, ini macam TKO lah. Ataupun industri sebab tidak memenuhi syarat umum tadi, yang saya sebut tadi kan. Ataupun yang di-submit adalah ada solutionnya. It is off the shelf solution. Ada several yang ditolak bila kita tengok memang ada sebenarnya dekat di pasaran. Ketiga, ianya adalah luas scope. Maknanya sama ada related to marketing, planning, untuk pengurusan perniagaan, masih ada bersifat penyelidikan sama ada exploratory ataupun asas. Ianya berkonsepkan clinical testing, ianya berasaskan perundingan ataupun untuk tujuan mendapat pensijilan, halal certification dan sebagainya. Keempat, permasalahan atau cadangan penyelesaian tidak jelas dan kebanyakannya adalah untuk membeli peralatan, facility. That is something that we always will reject, ya. Dan solution yang diberi nampak tidak viable untuk memenuhi keperluan permasalahan yang industri usulkan. So these are the forms manually, but it's going to be the similar forms online. Okay. So dekat brief description of company ni, apa yang perlu dijelaskan adalah jenis syarikat, tarikh penubuhan, niche dan jenis perniagaan syarikat tersebut sama ada produk, services dan sebagainya. Prestasi jualan syarikat, link kepada website ataupun social media tidak wajib tapi kalau ada bagus dan juga some testimonial daripada customer. Ya, ni selalu kalau ada website ni adalah. Okay, itu brief description of syarikat. Sebab yang lain tu saya rasa semua insya-Allah boleh is straightforward information. Dekat brief description tu ini sebenarnya 5 elemen ini perlu dinyatakan dalam brief description of company. Okay. So di sini kalau dapat berikan 3 tahun terkini, yes give it. Tetapi kalau baru 1 tahun lebih beroperasi, bagi saja untuk 1 tahun berapa sales you dan disertakan dengan 6 bulan penyata bank 6 bulan terkini. Okay. Dan di size syarikat pula, di sini apa yang perlu dinyatakan adalah nilai jualan. Kalau less than 3,000, ini selalunya untuk mikro lah ya, bukti penyata bank audited account. Mesti operasi minimum 1 tahun telah beroperasi. Produk services memang telah berada di pasaran, minimum 1 tahun juga. Syarikat sendirian berhad perlu sediakan bukti nilai jualan untuk 3 tahun. Kalau you telah beroperasi lebih daripada 3 tahun ataupun 3 tahun. Okay. Kadang-kadang kita ada private limited, enterprise, itu semua mikro lah.
Okay, yang lainnya is quite tick-tick saja, kategori industri sektor mana, type of business ownership, okay, dan sebagainya. Ini you just answer yes or no. Has the company received any grants? Okay. Future state of the company, you just mention where kat mana sebenarnya hala tuju dan hala tuju syarikat. Okay, just mention di situ. Okay, company needs in the project. Di sini apa yang perlu di-highlight? Huraikan mengapa penyelesaian sedia ada di pasaran tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah teknologi yang dihadapi oleh syarikat. You have to, kita kena tonjolkan penyelesaian secara teknologi itu. Letakkan kekurangan produk, kelemahan servis dengan pesaing yang memerlukan penyelesaian penambahbaikan oleh penyelidik universiti. 3 things kat situ. You kena dengan jelas letakkan, ya. Okay. Untuk universiti pula, huraikan berkaitan peranan dan tanggungjawab universiti dan kolaborator yang terlibat dalam projek. Ya, di sini. Okay, research team member, masukkan juga dekat sini project leader siapa for the first one. Dia nak tahu semua ni role and responsibility. Make sure ketua penyelidik ahli bukan pakar bidang. Itu tak nak. Make sure ketua penyelidik memang kepakarannya dalam bidang tersebut, ya. Peranan tanggungjawab penyelidik tidak dinyatakan dengan jelas, itu pun mungkin akan di TKO kan. CV jangan terlalu detail. Give your short CV. I think the most like maybe 4 pages, tetapi to highlight your niche in that particular CV, ya. CV yang terlalu detail, info yang tak relevan sampai berbelah-belah pages nak cari info pun susah. Okay, track record pengalaman projek penyelidikan sebelum ini tidak dinyatakan atau tiada kaitan dengan proposal. So you kena highlightkan geran-geran projek, kerja-kerja konsultasi, publication you yang related dengan projek ni. Okay, mungkin you boleh cakap publication as in Scopus ada 15 and 5 related to the proposal, to the project listkan yang 5 tu, bagi you punya Scopus ID contohlah kan, dan your link to Scopus ID. Buat begitu, ya, tak payahlah list all yang ada dekat situ. Okay, and then seterusnya adalah project duration. Maximum kita boleh 1 tahun, minimum actually tak kisah, tapi 6 bulan lah kan, sebab masa sebenarnya sangat cepat berjalan. 6 bulan tu pun kadang-kadang kita akan minta extension sebulan 2 kan. So timeline yang jelas dan bersesuaian dengan peruntukan projek dan sains syarikat, nyatakan di sini dengan jelas, dan aktiviti jelas dan sesuai dengan pelaksanaan dan nilai projek. Okay, tetapi mikro memang maksimum 6 bulan sahaja diberi. Selainnya boleh 12 bulan, ya, atau setahun. And detailed information on the proposed project. The first one yang kita nak tengok adalah maklumat awal produk proses untuk memberi gambaran jelas pada panel penilai. Penerangan mesti selari dengan problem statement dan kepakaran penyelidik. Maknanya tell what is the problem and how will this particular group of researchers yang mempunyai kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan industri tersebut yang berasaskan teknologikal, ya. Kita tak nak ni literature review. This is not research proposal, ya. Kita tak nak literature review and then kalau description dia terlalu panjang, permasalahan objektif dan outcome tidak jelas, so kita tak nak. Kita nak specific how you going to solve it, and do the researchers own the expertise, okay? In solving the problemation faced by the industry. Okay, the next one, latar scope of PRN ni, yes, sama ada produk atau proses, you tick je nanti, and then briefly describe, maksimum 100 perkataan, ya. It's very short and exact. Fokus, punch dia betul, memang untuk tujuan tu. So briefly describe what is the specific product process to be innovative or upgraded in this proposal. Maximum 100 words saja dia nak. And then describe the scientific and technological solution that can be offered by the researchers to solve this problem. And lampirkan gambar-gambar proses produk perkhidmatan untuk projek yang dipohon. Maybe before is like this,
After, this is what we expected. This is the problem that we have faced. Tunjuk apa dia masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian berasaskan teknologi oleh penyelidik universiti. Ini yang saya mention tadi lah, objective of the proposed project. Kalau boleh describe it quantitatively, ya. Kalau kita kata to increase efficiency, from what to what, reduce process time, now berapa, you target berapa, quality, ini boleh jugalah, ya. To increase revenue, ini lagi you dah tengok as a whole lah, the big picture, or to reduce manpower. So this is all the measurable or something that kita akan describe secara quantitative. Okay, seterusnya, please describe details of the proposed solution. The design formulation, concept, specs, flowchart, and the suitability with company. So here, make sure huraiannya jelas dan tepat, exact, okay, definite, clear. Tak perlu literature review yang ngongeng-ngongeng di bukan research, tak payah. Okay, reka bentuk produk proses perlu dilukis sendiri dan tidak disalin dari internet atau sumber lain, which means it's your proposed solution. So you sketch it, ya. Flowchart, block diagram berkaitan dengan proses dalam skop yang kita akan laksanakan projek tersebut. Formulasi yang jelas dan terperinci, output yang akan dihasilkan seperti apa. Product spec, apa lagi? Product services, okay? And then selalunya akan dipohon untuk menyediakan user requirement spec, ya. Kalau ia involve apps ataupun software yang dibangunkan, and sumber rujukan bagi solution yang pernah berjaya di dokumen dalam jurnal. Maknanya hasil yang you gunakan penyelesaian ini pernah diterbitkan oleh you sendiri, mungkin dalam jurnal, dalam dokumen atau dalam mana-mana sumber rujukan yang you sendiri published, not published by others, because we, in this case, we are the expertise. Okay, so it's our work that being published or that will be cited. Ya, di sini dia tak kisah self citation, sini tak ada self citation, And expected deliverables, clear deliverables, measurable, sama ada tangible or intangible. Highlightkan di situ. So expected impact, how does the project impact the company, reputation and visibility. Highlightkan situ. Actually kami dah guide dah dekat sini, KPT dah guide dah macam mana nak highlight. Talk about reputation and visibility. Maybe after this, you bercadang, industri bercadang untuk penetrate Southeast Asia ataupun Indonesia ataupun Thailand, those are the things kan, ataupun membesarkan daripada sales daripada berapa supaya dapat jadi salah satu syarikat yang terkemuka di Malaysia, things like that. How does this project develop new talent, upskill, retrain, new experience? Ini semua dah bagi jawapan dah, tapi you kena pilih yang mana bersesuaian dengan skop projek yang akan dihantar. How does this project benefit other companies within the industry? Similar solution. Sebenarnya spirit PPRN ni juga, jika kalau boleh solution yang kita develop boleh juga diguna pakai oleh industri yang sama dengan company tersebut. Ada potensi begitu. That will be actually the value added of the project, ya. Dan seterusnya, what is the level of industry readiness to adopt the solution? Kadang-kadang ada kala you kena need more space. So bila you need more space, company willing untuk sediakan space tersebut, mungkin machine tu lebih besar ataupun mungkin memerlukan sedikit renovation. So company bersedia tak untuk membuatkan renovation tersebut? Atau mungkin memerlukan seorang yang kepakaran sedikit dalam IT yang buat masa ini company tak ada lagi. So company willing tak untuk employ atau bagaimana? Sebab kita tak nak juga, yang paling penting the maintenance tu satu hal, tapi the sustainability dan penggunaan solution tersebutlah, kita tak naklah nanti ada machine tak boleh nak handle. Penambahbaikan of the machines kan ada, tetapi tak boleh nak handle, tak pakai. Kita tak nak begitu, ya. Sebab apa? Sebab tak ada yang mahir untuk mengendalikan mesin tersebut. That will not be a good reason.
Okay, seterusnya budget. So dekat proposed funding ni ada kolom PPRN dan ada kolom company untuk setiap vote di sini. So pecahan kos untuk setiap vote dengan jelasnya apa yang dipohon dari PPRN, apa yang dipohon daripada company. Make sure setiap vote mematuhi had maksima yang telah saya nyatakan dalam slide sebelum ni. Slide nanti saya akan share ya. Melampirkan sebut harga barang, maknanya dia nak tengok quotation sebab dia nak tengok asasnya betul tak harga begitu. Dia orang pun dah ikut macam FRJS semua dah. Dan justifikasi untuk membeli, sedikit justifikasi. Yang akan membuat bajet you ditolak, okay, kalau you lamsamkan terus, you tidak detailkan. Melebihi had maksimum, item mungkin tidak diperlukan, okay, I mean it's something that maybe not required for the project, ya. Ataupun kedudukan vote you tidak kena. Contoh, pembelian barang patut dekat 27,000, riskan you pergi minta dekat contohlah 21,000 which is travelling. Nanti kat situ pun boleh di TKO kan. Seterusnya, sediakan bukti kelulusan jawatan kuasa berkaitan. Ni salah pula ejaan dia. So kalau ada perlu approval daripada particular agency, ethics committee dan sebagainya, sila pohon dari awal. Mungkin ianya terlibat maybe biosafety ataupun daripada Malaysia Nuclear Agency, okay, those are the things if required, okay, discuss, sila dapatkan dulu ataupun sediakan bukti kelulusan. Kalau tak sempat nanti submit dulu, nanti tulis di situ akan diberikan once you dapat the bukti, okay. Yes. Kita tak boleh hantar sendiri tau. At one time PPRN ni kita boleh hantar sendiri, sekarang tak boleh. Semua kena melalui RMC. Jadi 16 hari bulan tu adalah tarikh akhir pada kali ini, kalau tak silap saya. Kalau boleh hantar ke RMC 15 hari bulan lah, janganlah 16 pagi tu kesian RMC. Sebab selalunya RMC kalau tak silap saya, dia orang hand carry tau. Tapi nanti kita boleh semak dengan RMC ya. So hantar melalui RMC untuk disahkan. Sekarang sistem tak adalah hand carry kan, submit saja. So memang tak boleh lari lah, memang kena lalu RMC sebab RMC yang akan tekan submit ya. And then ada checklist di situ, you tick semua yang you telah sertakan. This is to make sure that you put everything and upload everything. So kriteria penilaian projek ini adalah borang yang kami gunakan. Okay, bila kami menilai first round, sebelum kami panggil untuk pitching. Dia ada dua kategori. Mula-mula kami nilai dulu borang permohonan. Kalau nampak borang permohonan tu semua okay, project viable, okay, everything in place, we will call for pitching. Both industry and university. Okay, selalunya pitching online je. Sebab pandemik ni kan. Kami je dekat KP2 tu. Kadang-kadang kami pun online kalau tengah tak boleh nak keluar kan. So kriteria penilaian projek, just to tell you that panel penilaian saringan dan juga panel penilaian masa you pitching adalah bukan daripada universiti sahaja. Ada daripada, kebanyakannya daripada industri. Kalau tak silap saya dalam 9 tu daripada universiti, dalam 3 daripada selainnya semua daripada industri ya, daripada pelbagai industri. Ada juga dia panggil daripada MTDC, MARDI pun ada juga ya. Those are the things that, those are the compositions of panels lah ya, yang menilai borang you as well as juga semasa pitching. Okay. So completeness of application, first we check your application form complete ke tak, executive summary tu fulfill tak semua syarat-syarat yang kami letak tu. These are the checklist. Jadi sebenarnya you boleh check nanti. You fulfill tak semua ni sebelum you submit. Kalau you fulfill tu insyaAllah okey lah tu kan. So check semua dengan kriteria. This is the forms that we use actually. Kami bagi pun form, tak ada sorok-sorok ni. Sebab nak make sure you fulfill. Because PPRN ni selalu masuknya banyak borang permohonan. Tapi selalu macam ada je lah off the shelf lah. Masih ada consultancy lah, is not right here, you know, things like that. So kami bagi je borang, biar tengok, let them check themselves, yeah, whether they fulfill all the kriteria penilaian projek. Okay, this is the tata cara. I think ini pun tak updated lagi sebenarnya.
tapi lebih kurang lah tak apa ya. Syarikat penyelidik kenal pasti rakan untuk kerjasama. Saya rasa dalam platform ni dah ada kan, sebab semua rakan industri Kolej Pengajian Kejuruteraan dijemput ya melalui SRP yang ada MOU, MOA, okey. Syarikat dan penyelidik mendaftar dalam sistem. Nanti saya akan bagi, saya rasa RMC dalam panggilan permohonan ada menyertakan link ya. And then akan ada saringan. This is where we come in, saringan permohonan dan penilaian pertama oleh panel penilai. Jika lulus akan dijemput oleh untuk pitching. This is also where we are. Selalunya insyaAllah saya berada di sini dengan sinilah dengan panel-panel lain. And then yang kelima, projek yang disyurkan oleh Jawatan Penilaian Teknikal lepas pitching nampak semua everything okay, dia naik kepada technical committee yang akan tengok, okay, lepas tu akan dibawa ke Jawatan Kuasa Pengurusan Dana PPRN. Ini yang dipengerusikan oleh Datuk Seri KSU ya. And once meeting tu dah settle, akan maklumkan kelulusan projek. Komitmen syarikat, pembayaran 20% komitmen syarikat adalah dipohon. Maknanya kalau syarikat kalau mikro tu 5,000, 1,000 dah kena bayar dah dekat RMC to show your commitment. Lepas tu surat tawaran projek keluar, MOA ditandatangani oleh syarikat dan IPT. Ya, ini MOA ni dah ada macam standard template yang akan dihandle oleh RMC lah, dan juga penyelidik ya dan syarikat. And then penyaluran peruntukan projek oleh PPRN dan juga seterusnya RMC akan pohon syarikat lah untuk membayar baki yang lagi pembiayaan tu, projek mula, dan lepas tu settle lah, akan ada lah nanti dia punya sesi monitoring dan sebagainya ya. So mekanisme pemantauan projek, how do KPT monitor ya? Monitor pun kadang-kadang saya pergi jugalah. Tapi saya tak monitor UiTM lah, saya monitor universiti lain ya. Okay. So how do actually KPT monitor pemantauan projek? Satu, melalui laporan kemajuan, laporan akhir. Ini semua ada standard template, mudah aja untuk isi ya. Ada bengkel pemantauan, lawatan tapak, dan last kali dia akan minta untuk mengisi sedikit survey form MPC lah, okay, Malaysia Productive Corporation yang related to agensi, institusi, individu juga ya. Untuk ini actually Kementerian Pendidikan Tinggi ni. Ini lama slide masa KPM dulu. So peranan dan tanggungjawab kementerian adalah menguruskan keperluan peruntukan dana PPRN di peringkat kementerian, menyalurkan peruntukan projek kepada RMC, melantik dan melatih panel penilai, menguruskan pelantikan ahli-ahli jawatan kuasa. Ini semua meeting-meeting yang kita kena pergi lah ni. Menguruskan proses penyaringan, penilaian, kelulusan, penawaran. Menguruskan permohonan pelanjutan tempoh projek melebihi 3 bulan. Maknanya kalau more than 3 months, it has to be approved by KPT ya. Dan juga dibawa untuk pertimbangan dekat meeting yang chair oleh KSU, Datuk Seri KSU, sorry. Kalau isu projek yang melebihi 9 bulan atau 18 bulan pula, ini juga akan dipertimbangkan oleh Jawatan Pengurusan Dana PPRN juga untuk kelulusan. Menguruskan permohonan pertukaran skop. Kadang-kadang ada kala perlu tukar skop, tukar ni, tambah kos, perlu lebih duit. If it's very honest and memang perlu, you can put in your application. Dan memang insyaAllah akan dikonsider dan diluluskan kan. Sebab kita dalam tu kita ada beberapa panel industri yang boleh nampak the logical of budget dan sebagainya. Okay. Yang ke-9, menguruskan permohonan tambahan kos. Memang ada yang memohon tambahan kos. Memang ada dan memang diluluskan jika ianya adalah genuine dan honest case ya. Memperkasakan pekalan data, they have all this database ya. Menguruskan isu-isu berkaitan penalty yang boleh dikenakan kepada syarikat dan penyelidik. Ini dia letak je lah kat situ. Menguruskan bengkel pemantauan dan mengadakan site audit ataupun lawatan tapak projek sekiranya ada keperluan. Ini selalu kalau projek yang tidak progresnya tidak molek. Okey. Peranan dan tanggungjawab RMC pula, Pusat Pengurusan Projek yang dapat 5% tadi. Ini dia benda dia kena buat. Nampak tak?
They have to check the borang permohonan now online, memastikan pendidik dan syarikat fulfill all the criteria seperti dalam garis panduan, menguruskan penyediaan MOA projek, memastikan projek dilaksanakan mengikut terma yang ditetapkan dalam surat tawaran, and all this. Okay, ini semua RMC kena buat. That's why ada allocation 5% untuk RMC tu. Sebab ini kalau apa-apa antara 1 hingga 13 ni RMC tak fulfill, KPT akan pegang RMC. Itu sebab dibenarkan, okay, untuk mendapat itu supaya RMC boleh dapatkan satu spesifik staff untuk tujuan ini. Okay, on top of yang lain-lain lah kan. Dan ada lagi 21 sebenarnya. Oh gosh. Okay, so nothing is free, okay. Ada sebab kenapa diberi. Okay, peranan dan tanggungjawab pendidik ini kita secara asasnya saya cakap dalam satu ayat lah. Make sure penyelesaian yang kita promise tu kita dapat develop dengan jayanya dan syarikat dapat gunakan untuk penambahbaikan projek, penambahbaikan dari segi sales atau sebagainya. Okay, dan bila syarikat happy, kita happy, KPT insya-Allah akan merasa sangat senang hatilah ya, sebab segalanya dapat dipenuhi. Okay. Peranan dan tanggungjawab syarikat pun ada juga di sini. Nanti saya boleh share slides kemudian lah ya. Dia akan ada kaji selidik dan sebagainya. It is more on to comply and bekerjasama with one another. Okay, you akan diminta untuk datang masa pitching, okay, jika berjaya saringan, dan juga masa tutup projek di KPT. Ya. To show our commitment. So kawalan dan penalti, penyelidik boleh dikenakan penalti sekira tidak hantar laporan awal, interim dan akhir pada tarikh yang ditetapkan. Tidak mencapai objektif projek yang dipersetujui oleh industri. Tidak menyelesaikan projek atas sebab-sebab yang tidak dinyatakan secara jelas dan tiada surat permakluman kepada KPM melalui RMC. Berbelanja melebihi had tuntutan selepas tamat tempoh penyelidikan atas kecuaian penyelidik sendiri, atau menukar skop tanpa kelulusan KPT. Tidak mematuhi perkara-perkara lain yang dinyatakan dalam garis panduan. Syarikat pula boleh dikenakan kawalan dan penalti jika tidak memberi komitmen seperti yang dipersetujui dalam nota komitmen syarikat. Tidak menghadiri bengkel pemantauan projek atau tidak memberi kerjasama kepada penyelidik dalam pelaksanaan projek supaya projek dapat dilaksanakan. Ya. Tidak mematuhi perkara-perkara lain yang dinyatakan dalam garis panduan PPRN. So, apa bentuk penalti yang boleh dikenakan? Maybe they can stop for you to spend. You may be blacklisted dan tak boleh apply for 2 years. Atau penyelidik yang berbelanja lebih daripada had perlu bayar semula. Okay? Peruntukan yang telah dibelanjakan kecuali atas justifikasi yang telah diperakui oleh RMC, atau projek boleh diberhentikan atau lain-lain penalti yang akan atau boleh ditentukan oleh KPT. Okay, now I would like to actually listen more from you. I'm done, Dr. Hussein. I want them to ask more questions. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Norita di atas perkongsian tadi. Jadi saya yakin ada persoalan daripada para peserta, sama ada dari kalangan pensyarah-pensyarah maupun juga daripada industri. Mungkin nak clarify some of the points yang telah dikongsikan oleh Prof. Norita tadi. Jadi now we open for question and answers. Boleh terus unmute dan tanya kepada Prof. Norita, ataupun boleh terus ke chat box. Assalamualaikum, selamat petang. Boleh dengar suara saya ke? Boleh. Salam. Sila. Saya Ashraf Azmi daripada Kolej Kejuruteraan. Prof, saya nak tanya sebab tadi saya nampak ada satu yang awal-awal tu beritahu pasal fasiliti atau aset yang tidak akan diluluskan kan? Okay, cuma kalau ikutkan mesin kan, for example, mesin tu contoh mesin lah kita panggil yang paling orang kata in term of optimization, cepatkan proses, kurangkan pekerja,
kan dia consider sebagai asset kan actually. Ya, betul. Jadi macam mana dengan kes tu? Betul Dr. Ashraf, dia macam ni. Bila kita nak membeli aset atau fasiliti yang berkaitan dengan projek dan memang actually panel boleh tahulah memang diperlukan atau tidak kan? That would be fine. Which means we justify that the asset or the parts that we want to buy is related to the development of the machines for the enhancement purpose to do what? Itu yang kita kena justify well. Okay. They will allow that. Don't worry. Saya tengok dia punya highlight word tu dah macam You know why Ashraf? Because Dr. Ashraf, because we found that some proposal come in, they just want to buy extra, not meant for the project solely. Tahu? okay. So we really want that when you buy, when you purchase, is meant for that particular project. Okay, let's say kalau kita punya projek tu kita implement dengan company tu dan company tu dia terpaksa sub because of orang kata teknologi punya limitation. Belum kot kan? Okay, dia macam ni. You are allowed to sub, but not everything. Or else kita ni kat mana kepakaran kita kan? Okay. Some portions, yes. Okay, dia pun boleh agak lah. Which means katalah up to maybe 100% of that project, 70% or maybe 80% is from your kepakaran, your team punya kepakaran, and the 20% maybe you need to sub kan, you need to source out. That's fair. And that is inclusive within that 25% punya professional fees juga. Okay. Okay, lepas tu saya nak tanya juga, tadi ada berkaitan dengan apa tu, literature review tu kan? Aha. Okay, contohlah macam saya punya kes, okay, saya chemical engineering, tapi saya dulu kerja sebagai more into manufacturing, mechanical. Okay. Jadi tadi saya dengar Prof ada beritahu pasal citation kita kan. Let's say kalau citation saya tak ada kaitan dengan mechanical kan. Jadi itu macam mana tu? Sebab kalau ikut CV memang kita ada expertise. Tapi ikut education mungkin sedikit itulah kurang support daripada academician punya level inilah kriteria tu. It's okay. Just put in your CV your expertise. Okay. Itu sajalah. Nanti ada apa-apa nanti saya cuba tanya lagi. Thank you, Ashraf. Okay, sama Prof. Thank you, Prof. Ya, sama. Lagi, industri ada apa-apa nak bertanya? Boleh. Nanti soft copy, borang semua saya akan bagi pada Dr. Hussein nanti. Saya akan forward lepas ni. Ada soalan-soalan lagi daripada industri ataupun daripada pensyarah lain? PPRN ni selalu duit dia tak habis. Dr. Hussein pernah dapat, dia tahulah. Kan Hussein, Dr. Hussein kan? Saya masa PPRN 1.0. Yang PPRN 2.0 pernah cuba, cuma sampai di peringkat pitching di KPT saja. Pada masa tu ada mechanical ada 6 yang berjaya ke defend, cuma 1 yang berjaya. Itulah. Dia really tengok kan? Yes. Sebenarnya saya pun ada keinginan untuk tengok contoh proposal yang dah berjaya sebenarnya. Boleh share kot Dr. Hussein kan? Besok pun ada sharing daripada pensyarah daripada UiTM Terengganu juga tentang PPRN 2.0. 2.0 yang pernah dapat kita punya Dr. Faiza. Besok petang dia punya talk. Okay. Kalau siapa ni saya boleh share lah. Ataupun boleh tengok link untuk sharing yang berjaya besok dianjurkan oleh UiTM Terengganu. Prof, nampak macam saya seorang tanya soalan. Cepat tanya daripada mana tahu lepas you tanya banyak-banyak orang lain tanya. Sila. Alamak, background dia. Alamak, kejap Apa? Okey je. Okay, hari tu ada conference dekat UTM. Okay, tak apa. Okay, contoh yang saya nak tanya pasal yang macam percentage tu. Kalau macam company tu kena bayar 30% tu, itu okay, sebelum kita dapat grant tu, dia masih kita tahap letter of intent saja kan? Betul? Okay, itu sahajalah requirement je kan? Yes.
Tetapi selepas mendapat surat projek diluluskan dan surat tawaran, barulah portion tu. Dia tidak perlu hantar apa-apa portion sebelum dapat surat kelulusan. Jangan risau. Okey. Letter of intent pun sebenarnya tak juga Ashraf, sebab you dengan company kena submit sama-sama satu application. Okey. Dia bukan macam geran-geran lain kan. Okey, faham. So Jadi memang pun dah berlaku dah. situ dah berlaku, dia dah tahu dah sama-sama Okey. sehati sejiwa untuk buat. Okey, lepas tu saya pun nak tanya juga sebenarnya, tapi tak apalah, nanti saya cuba fikir balik apa benda yang nak tanya tadi lupa. Ramai daripada mana? Ni tengah tengok nama. Okey, saya dah ingat balik dah. Apanya? Okey, untuk yang kategori yang application tu, Aha. 100,000, 150,000 tu kan, Yes. dia based on the category of a industry itself ataupun the company to decide, okay, kita nak go for 150k for example kan. I understand what you mean. I'll put back the slides. Sebentar. Okay. I'll share back the slides. This is the slide. Okay. Yalah, sebab you all baru tengok first time kan. I tiap-tiap kali review, tiap-tiap kali kena present. Betul, saya pun staff baru actually. Tak apa. Here, this one. Okay, it is based on this. Nilai hasil jualan tahunan dan juga sektor. Ashraf. Okay, bukan dia boleh easily decide dia nak berapa jumlah lah kan. No. What sector are you from and your nilai hasil jualan tahunan will determine you are micro, kecil, sederhana or besar. Use this table. Yeah. Thank you very much. Ya, sama. Cuba sebab nampak macam dulu masa PPRN 1.0 ni memang lubuk mekanikal lah PPRN. Kami rasa yang saya ingat lagi masa tahun 2016 kita paling banyak lah beli bid Kan? on the highest daripada mechanical. Yes. Zaman tu kita kena bid tajuk dia tak ada datang with the collaborator. 1.0 company submit their problemation and then open for bidding kan. Yes. Jadi di situ terdapat banyak yang macam hasil daripada yang ni adalah macam tak kenal, tak tahu kan macam. Yes. So tak semua yang dapat tu yang deliver Dr. Hussein tu sebab sekarang kita buat mode-nya sama-sama. Maknanya you dah kenal hati budi, sama-sama setuju untuk apply sama-sama. That's why kita target mana-mana MOU yang masih aktif di college ataupun di luar college yang masih aktif. Of course dia dah kenal company, sudah identify lah the problem segment daripada industri kan. Ada kalanya industri pun macam yelah kita rasa kita dah habis plus bagus dah KPT ni kan. Ada juga yang tak aware PPRN ni. Jadi penyelidik kan ambil peluang ni to go to the industry to see what are their problemations and based on expertise yang you ada, you offer your services or your expertise to solve the problems. Kalau you rasa besar, tak boleh nak habis dalam masa setahun, mungkin perlu 2 tahun, you prioritize. Discuss dengan industri, okay kita buat ni dulu. Kita dah deliver, kita dah solvekan ni, next kita tutup elok-elok, and then next round kita boleh minta yang ni. Buat macam tu. I faham, ada setengah tu kadang-kadang, setahun tak siap ni, langsung tak apply. Tak. Discuss dengan industri, okay. Ni, prioritizekan di mana satu nak apply. Ada yang buat macam tu. Nak tanya satu ada sebahagian daripada pensyarah yang ada matching grant Untuk matching grant pun konsep dia sama juga macam PPRN juga Betul. Jadi daripada program research matching grant tu ada from development process tu ada mungkin dia nak improve something. Okay.
Mana dia dah identify, oh lepas buat ni ada masalah lain pula. So, boleh ke maknanya daripada projek yang sedang dibangunkan apply for the PPRN pula? Boleh. Ini untuk kes yang siapa yang ada grant SRP lah. Yelah betul. Untuk grant SRP katakan sekarang projek ada yang sedang berjalan, akan tamat, dah nampak pula dah ini perlu penambahbaikan. InsyaAllah kita ni memang technological base lah kan. Boleh disalurkan untuk ke PPRN ni. Tak semestinya kalau syarikat sederhana ataupun kecil you kena minta 100,000 tak, itu maksimum. Kalau you rasa 40,000 sufficient, go for 40,000. Kan? But make sure di situ jelas apa yang hendak diselesaikan dan seterusnya lah macam yang syarat-syarat yang diberikan di situ. Boleh, yes, you can go for that. Boleh. Because bukan you nak gunakan the project untuk solve similar problem dalam SRP kan. Saya rasa SRP tu ada lagi konsep-konsep research dan sebagainya kan. Ini memang dah untuk you know nak baguskan dia terus kan. So mana-mana yang PIC grant SRP mungkin boleh manfaatkanlah buat another opportunity daripada PPRN ni. Mungkin some improvement of the system that currently being developed dalam projek SRP. Betul. And then actually borang ni amat mudah untuk isi. Kalau you tengok borang-borang tu tadi, semua maximum 100 words kan. Dia tak macam proposal kita yang lain pula. Jadi kalau betul, maximum 100 words, bukan minimum, maximum 100 words. Which means don't write more than 100. Sebab kita nak tahu exact, specific, very brief what you're going to do, what you're going to solve. What is the problem? How are you going to solve it? Yes, Dr. Nur Azlina. Terus dia Azlina. Yes, sila. Azlina. Kat mana you ada type ke? I saw your hands up. Yes, sila. Assalamualaikum, Prof. Salam. Saya nak tanya, kalau company tu kan katalah dapat kan PPRN ni, lepas tu company tu adalah macam sederhana punya ni, dan dia kena allocation for them is 50-50 kan, 50 PPRN, 50 company. Betul? Duit yang untuk company salurkan tu bila kena masukkan? Okay. Yang 50% yang company salur. Sebab company dia nak plan dia punya ni kan, bajet. Begini, bila projek diluluskan, okay, dapat surat daripada KPT, the first thing, katalah 50% tu nilainya 40,000. Ni contoh So, 10% of that 40,000, which means 4,000, perlu dimasukkan dahulu kepada RMC sebagai komitmen. Seterusnya barulah yang lain-lain tu diberikan kepada RMC juga to be spent for the project. Nanti saya share balik slide. I think 10%. Sekejap. I share slide balik. It's somewhere here. Minta maaf. It's 20%. I share now. Nanti slide ni boleh dapat. Is your company here? Okay, here. Yes, Prof. Nombor 6 ni. Nombor 6 ni, surat makluman kelulusan projek dapat. Pembayaran 20% komitmen syarikat perlu dimasukkan dalam akaun projek di RMC. Nombor 6 ni. This one. Sorry. Nombor 6 ni. Kalau 40,000, katalah 50% tu nilainya, katalah 80,000 projek kan, 50-50. Maknanya 40,000 PPRN, 40,000 company. So 40,000 tu 20% of 40,000, 8,000 lah. Kan? Kena masukkan sebagai komitmen. Because okay, Prof. KPT Maksudnya wants dia to akan see the start dulu this one. Macam mana? Lebih kurang kalau kita apply for this one, usually tak dengar sangat lah suara you tenggelam timbul. Okay, kalau kita apply for this one. Kalau katalah kita apply for this one, lepas for 15 ini kan, lepas tu approve, selalunya agak-agak dia punya macam offer letter tu bila?
Oh, okay, faham. 16 Februari Sebab company selalunya. dia nak plan dia punya tu kan. Okay, I cakap sekarang ya. Selalu kalau 16 Februari tutup, 16 campur 7, 23 kita orang dah masuk pitching ujung bulan, katalah awal March, meeting gedebak-gedebuk. I think palinglah dalam end March atau April. Surat kelulusan projek akan Okay, dapat. thank you Prof. Aha, okay. Tapi diorang ni So cepat. maksudnya sekarang 20% yang masuk dulu. Lepas, Aha. sorry. 20% kena masuk dulu lepas dapat surat kelulusan projek lah. So Which sekarang ni ah, maksudnya 20% tu akan company kena salurkan lepas dapat surat kelulusan. The remaining tu ikut projek punya phases lah kan? betul. Okay. Yang nombor 8 ni doktor. Alright. Doktor, penyaluran peruntukan projek ni yang nombor 8 ni. The remaining. Oh, itu the remaining ke apa? The remaining. The remaining. KPT, PPRN terus masuk 40,000. Okay, Dia alright. direct So terus. dalam ini yang company tu Prof. Company Saluran daripada kira pangan company. PPRN dan company. Selalunya kan masa pitching they will ask you tau. Oh, okay, dua-dua lah. Dia akan tanya company punya dia akan mention lah company you have to actually reimburse by this 20% and after dah sign MOU semua masuk macam tu. Ini semua kerja ini semua nanti RMC akan kejar lah. RMC akan kejar. Okay. Thank you Prof. Thank you so much. Thank you. Prof, submission 16 due. 16. Semua 16 Februari. Iya. Okey. 8 hari ni Itulah, harap company tu boleh ready lah kot. Kita lah kena prepare dengan company. Proposal semua. Baik. KPT semua dia keluar masa ni. TRGS, PPRN ambil semua. Dekat-dekat betul. Ya, part siku lepas. Siapa cepat dia dapat. Tapi dah ready sedapat lah. Tapi PPRN dia akan frequent. Nanti dia akan buka insyaAllah macam February nanti akan ada lah. End March ataupun early April. Dia tak macam yang lain sekali setahun aja kan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, saya nak tanya, kalau sebuah syarikat tu ada produk sendiri, tapi kita nak towards the improvise untuk produk, tapi yang handle product development tu adalah anak syarikat lah, subsidiaries. So boleh ke kita apply grant ni? Sebab anak syarikat tu tak meet the requirements untuk annual sales, annual revenue. Saya faham. Boleh. Syarikat apply. Anak syarikat tu boleh apply maksudnya? Sekarang nak apply the mother or the anak? The mother Prof. The mother apply. The anak don't apply. The mother apply. Tapi the product development towards the improving the product tu adalah anak syarikat tu yang urus kan? Saya faham. Tapi masa present the mother. Because the anak is answerable to the mother syarikat kan? Betul. Okay, Prof. Faham. Thank you Prof. Yeah, welcome. Ada lagi? Ada apa soalan lagi daripada para peserta? Kalau tak ada, kita inilah. Company kena datang and present sekali ke masa pitching? Yes. Dr. Nur Azlina, yes. Kalau jauh, minta online lah. Katalah kalau luar Klang Valley, you request untuk online.
I think with the pandemic, KPT will consider and we will allow. Tak payahlah nak, kalau daripada Penang ke mana nak datang tu, tak payahlah kan. Kalau Klang Valley yang boleh drive, tak apalah ke KPT tu. Tapi masa tak boleh ramai-ramai tu, kat Klang Valley pun online. When you say wakil, bukanlah owner, tapi somebody that can make decisions and can answer well about the company. Wakil tu. I think you faham kan apa maksud I? Kalau owner tu lagi bagus lah, tapi tak apa, we faham. Somebody that, you know, when KPT ask something regarding the company, you know, some decision on the budgets ke kalau nak dikurangkan atau, you know, things like that, he or she can actually make decision. Akan ada kadang-kadang slot PPRN dengan syarikat tu, industri tu, KPT minta swap macam okay, PPRN biaya ni, you biaya ni. Kita nak macam tu lah, okay. Amount dia mungkin sama tapi pembiayaan dia mungkin dari segi vote tu lain. Tapi total up nanti sama. Those are the things yang kita nak boleh. Boleh bagi a yes terus. Tak ada macam kena refer lah. Tapi tak apa kalau dia rasa macam dia nak to refer pun boleh sebenarnya. Selalu kita akan bagi within 24 hours to respond. Tapi kalau somebody yang terus boleh bagi decision as wakil, that will be very good. Okay, Dr. Nur Azlina. Dr. Solehudin, sila cuba. Dr. Solehudin pun itu dia cuba juga masa PPRN yang 2020 tu, the first PPRN 2.0. So kami antara yang tak dapat lah. Yeah, I know how frustrated. Tapi it was a good experience for us. Yeah. Selalu yang UiTM, I memang tak evaluate lah. Kan? Conflict of interest. Dia ada different room tu, ada 2 rooms selalunya. Akan bagi yang lain lah. Ya, ada apa lagi? Saya telah berikan link untuk ni untuk feedback form. Mohon jasa baiklah semua para peserta untuk isikan feedback form dan juga sebagai bukti inilah untuk jambatan pada daftar UiTM. Okey, ada soalan daripada ni TF Muhammad Ridwan daripada UiTM Terengganu ni. Okay, Assalamualaikum Prof. Boleh dengar saya punya suara? Boleh. Okey, Assalamualaikum Prof. Dr. Hussein. Saya daripada UiTM Kampus Bukit Besi. So basically Prof akan ada program dengan kami besok, tapi alang-alang saya tanya terus lah. Okey, gini Prof, saya basically yang PPRM 1.0 tu saya dapat and then saya dah almost complete tapi saya tak dapat surat lagi daripada KPT. Saya dah buat everything lah, bengkel, pemantauan, everything lah. Semua dah hantar report. Cuma boleh tak saya nak apply yang 2.0 ni? Sebab because malam saya ada discuss dengan syarikat di Kemaman. Semua saya confused lah sikit sebab nama saya tu masih pending kot dekat KPT. Boleh tak saya nak apply ataupun my members nak apply? Tak apa, you apply. Lepas ni you text I, you punya apa nama tu, you punya nama penuh dengan you punya nama projek dengan company mana, I check dengan Sekretariat PPRN. Sebab saya ada email, bukan email pada siapa, RMC punya pegawai tu, Puan Amalia kan. Tapi tak ada respon pun. Itu je lah. Saya nak tahu apa completion, complete task lah, complete grant tu lah. Tak apa, you forward the email to me. Saat lagi saya tanya KPT. Okay Prof, thank you Prof. Itu je sebab saya nak submit untuk yang 2.0 kan. Sebab saya tengok daripada guideline tu yang mana ada projek yang masih ada tak boleh apply, right? Saya dah bagi saya punya email dekat chat box tu. You forward the email to me, saya tanya. Okay Prof, thank you Prof. Right. Saya tanya PPRN teruslah. Ya. Terima kasih Ridwan. Ridwan ni dulu staff di Mechanical Shah Alam.
berpindah ke Terengganu, KLC. Oh, so rindulah ni dekat Mackie ya. Okay, ada persoalan lain daripada peserta? Azlina minta share apa ni? Attendance lagi sekali. Yang ni ke? Tak tahu. Cuba try yang ni ke? Google Form ada, nanti dia forward. Yang tu ke? Itu PPRN punya ni, form. Oh, yang mana kan? yang yang Saya attendance. baru forward Google Form. Betul lah tu. Kan yang tu. Yes. Okay, ada soalan lain daripada peserta-peserta lain, daripada industri, daripada pesyarah? Boleh cuba Yes. Belum cuba belum tahu, sudah cuba baru tahu. Kalau tak cuba kita makan tahu saja. Ya, cuba 50% chances, tak cuba zero. Memang minggu ni ramai Sorry, yang staff bersilat. Ya, sila. In term of company tu, dia ada apa-apa privilege ke untuk company Bumi Putra ke, non-Bumi ke? Company dia memang syaratnya more than 50% warga negara Malaysia lah kan. Sebab Kalau ikutkan syarat tu. Tapi dia tak ada lah, macam dia tengok the viability of the project and the commitment and you know dia tak adalah macam nak kata bumi tu ada some privilege ke. As of now tak. Okay, clear. Terima kasih Prof. Ya, sebab kita nak sebenarnya projek itu memang boleh deliver dan can solve the problems for the industry. That is the spirit actually. Yalah, saya tengok pun dia punya ambition, mission pun dia tak berapa macam TRGS pun semua kan, ada SDG apa semua. Tak ada. No wonder lah mechanical dapat banyak. Yalah, sebab you all yang memang kan. Chemical nak kena study lagi. Macam-macam banyak kan. Okay, ada apa lagi? Tak ada apa lagi kot daripada para peserta. So Prof, rasa terima kasih lah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dan juga khususnya kepada Prof Noritawati di atas perkongsian maklumat PPRN 2.0. Diharap staff-staff ataupun dari industri clear tahu the guidelines. Sekiranya ada permasalahan mungkin boleh ikuti sharing session daripada UiTM Terengganu pula pada esok hari, dan juga perkongsian daripada salah seorang pesyarah yang telah dapat grant PPRN 2.0 juga dianjurkan oleh UiTM Terengganu. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof di atas kesempatan masa, juga kepada Dekan Jaringan Industri Prof Hamidah dan juga Prof Jupiter di atas kata-kata haluan sebelum tadi. Jadi akhirnya untuk makluman semua mohon jasa baik untuk isi Google Form untuk feedback dan juga tujuan digunakan untuk jam latihan staff-staff. Dan untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih pada semua sekali lagi, dan sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah As. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Didoakan semua, didoakan semua apply lah. Yang datang tadi boleh apply ya.